Komoditi. Ya Tuan Yang Dipertua, pihak Kementerian sentiasa prihatin dan berusaha untuk melatih dan menggaji bekerja tempatan, khususnya kumpulan belia sebagai langkah untuk mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing. Sektor belakangan merupakan sektor yang sering dikaitkan dengan sektor 3D, yaitu kotor, dirty, bahaya, dangerous, dan sukar, difficult. KPK telah merangka beberapa inisiatif bagi mentransformasikan sektor agri komoditi daripada pekerjaan yang berasaskan buruh kepada pekerjaan yang berasaskan teknologi. Antaranya, pertama, menggalakkan penggunaan jendera mekanisasi dan otomasi. Kerajaan sentiasa menggalakkan penggiat industri untuk mengadaptasi penggunaan jendera berteraskan Internet berbagai benda, Internet of Things, IoT, peralatan mekanisasi dan otomasi di sektor belatangan sawit, contohnya kerja-kerja menyembur racun dan membaca tanaman menggunakan drone, jendera AGV, Autonomous Guided Vehicles, penggunaan mesin cantas sawit dan lain-lain lagi. Mekanisasi bukan sahaja mempercepat proses kerja dan meningkatkan produktiviti, tetapi juga membantu mengurangkan kebergantungan kepada tenaga kerja manual dan buruh asing. Selain daripada itu, kerajaan turut memberikan insentif pengecualian cukai melalui Allowance Mota Dipercepat ACA, Accelerated Capital Allowance, seperti yang telah diumumkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semasa ucapan pembentangan bajet 2025 pada 18 Oktober baru-baru ini. Insentif ini membolehkan pemain industri di sektor komoditi menerima manfaat insentif cukai ACA atas pelaburan aset tetap serta penambahbaikan yang telah mereka laksanakan seperti teknologi berlatangan pintar, smart plantation technology, otomasi dan mekanisasi serta IoT. Dan kedua, memperkukuhkan pembangunan modal insan melalui penyediaan latihan kemahiran. KPK melalui Institut Belatangan dan Komoditi Malaysia Impact turut menawarkan berbagai program kemahiran yang antaranya kursus operasi mekanisasi latang di Plasma, Keratong Pahang, sijil teknologi getah di Akademi Heavier Malaysia di Sungai Buloh, Selangor dan sijil operasi pembuatan berapot di Vistek Banding, Selangor. Latihan kemahiran ini dapat meningkatkan skill set dan kompetensi pekerja yang berkemahiran tinggi. Dan B, penawaran latihan kemahiran yang berstruktur. Modul latihan kemahiran ini adalah berasaskan TVET dan memenuhi sistem bersijilan kemahiran Malaysia SPKM tahap 2 dan 3 serta turut mendapat akreditasi Agensi Kelayakan Malaysia atau MQA. Majoriti graduan yang mengikuti bidang ini telah ditawarkan pekerjaan. Inisiatif yang dilaksanakan ini dapat menawarkan laluan kerjaya yang lebih baik kepada golongan muda yang menyertai TVET di sektor agri komoditi. Dan untuk maklumat yang dipertua dan juga ahli-ahli yang berhormat, sewaktu lawatan saya bulan Mei yang lalu ke Ladang Mostin di Kunak, Sabah, pihak ST3 telah mensasarkan 100% tenaga kerja tempatan menjelang tahun 2027 selain penuai. Dan melalui kolaborasi latihan bersama Impact sasaran pihak ST3 untuk mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing akan dapat direalisasikan. Ada sikit lagi. Dan laluan kerjaya yang menarik dengan ubah gaji yang setimpal. Peralatan otomasi, mekanisasi dan IoT telah mengubah cara pengoperasian untuk penuaian sawit ke arah yang lebih moden dan berteknologi. Inisiatif ini secara tak langsung menarik minat golongan muda tempatan bekerja dalam sektor belatangan dan dapat meningkatkan status sosial mereka. Impact juga telah menjalankan kerjasama dengan pihak ST3 yang telah melatih belia tempatan untuk menjadi mesin spesialis dan memperoleh gaji yang memadai iaitu melebihi RM3,000 sebulan. Dan keempat, suasana kerja yang kondusif dan selamat seperti yang ditetapkan oleh Kementerian Sumber Manusia Kesuma. Sekian, terima kasih. Yang Berhormat Jelun, soalan tambahan. Terima kasih atas jawapan yang telah diberikan. Apakah matriks atau kayu ukur yang akan digunakan untuk menilai tahap kejayaan transformasi sektor ini daripada sektor buruh kasar menjadi industri berteknologi tinggi, terutamanya dari aspek peningkatan produktiviti, penyertaan belia ke dalam sektor dan pendapatan peladang tempatan. Di samping itu, apakah kerjasama yang akan terus dilakukan antara agensi kerajaan, institusi pendidikan dan pemain-pemain sektor swasta dalam memacu transformasi ini? Terima kasih Yang Dipertua. Yang Berhormat Menteri untuk menjawab.
Ya, okey. Untuk soalan kayu ukur ni adalah menggunakan pekerjaan yang lebih bergaji, gaji yang lebih tinggi untuk golongan belia untuk memasuki dalam sektor belakangan. Seperti contoh, program jaminan kerjaya harvesting specialist yang dibangunkan bersama dengan Impact dengan Sarawak Plantation Berhad. Ini merupakan satu latihan kemahiran fully mechanized dan high end di dalam spektrum latihan kemahiran sektor belakangan sawit kerana para peserta akan dilatih mengendalikan mesin penuaian palm evo yang diinovasikan oleh SPB. Dan mesin tersebut dilengkapi dengan robotic arm yang mampu melakukan kerja-kerja pemangkasan pelepah, penuaian dan pengumpulan buah tantan segar secara kawalan jauh. Dan inisiatif bersama antara Impact dan SPP ini bakal membuka satu dimensi baru dalam bidang latihan kemahiran serta kerjaya sektor belakangan khususnya di segmen upstream. Bila mana buat julung gali, belia tempatan lepasan diploma bakal dilatih sebagai pakar penuaian harvesting specialist. Silakan Yang Berhormat Rasah. Terima kasih, Datuk Yang Di-Pertua. Saya meneliti jawapan daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri ketika menjawab soalan asar. Nampak sangat inisiatif yang cukup menyeluruh daripada kerajaan. Saya nak tanya, dengan adanya penyertaan golongan belia tempatan dalam sektor peladangan, dengan adanya teknologi dan sebagainya, boleh tak satu hari ataupun kita unjurkan 10 tahun dari sekarang, kita menoktakan keterlibatan ataupun kebergantungan kepada buruh asing? Minta jawapan. Terima kasih, Datuk Yang Di-Pertua. Yang Berhormat Menteri, jawapan. Ya, untuk menjawab soalan daripada Rasa ini, sebenarnya seperti tadi yang saya nyatakan, pihak syarikat S33 telah mensasarkan 100% tenaga kerja tempatan menjelang tahun 2027 selain penuai. So maksud dia selain daripada ini harvester, kesemuanya akan mengubah pekerja tempatan. Dan untuk isu untuk 100% di mana sampai penuai ini kita pun harus mengubah pekerja tempatan, kita harus masuk ke teknologi yang lebih tinggi seperti yang saya katakan yang tadi, seperti Sarawak Plantation Berhad ini atau menginovasikan palm evo yang akan mengubah pekerja tempatan yang dengan kelulusan diploma sebagai harvesting specialist. Itulah yang cara kita akan melakukan. Sekian.